Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Sekali lagi diingatkan kepada semua pelajar untuk off mic masing-masing dan buka kamera untuk sepanjang majlis. Terima kasih. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Google Meet sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel kita yang pada petang yang mulia ini. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu, iaitu saya Nur Ain Syafiqah binti Harman, merupakan moderator untuk majlis sembang santai memanah kita pada petang. Seterusnya saya akan memperkenalkan barisan panel kita, iaitu 3 orang yang tak asing lagi dan memanah terutamanya dekat Malaysia. Okey. So, bagi ahli panel kita yang pertama, saya memperkenalkan Dr. Muhammad Azmi bin Niaz Ahmad. Untuk pengetahuan semua, Dr. Muhammad Azmi bin Niaz Ahmad merupakan pengarah kanan di Fakulti Perakaunan UiTM Kementerian Pahang. Dalam bidang memanah, beliau merupakan pemanah negeri Kelantan dan Perak bagi sukma tahun 1992 dan 1994. Yang seterusnya melayakkan beliau menjadi jurulatih UiTM dan Sukma Pahang pada tahun 2007 hingga 2010 dan 2015 hingga sekarang. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Azmi. Terima kasih. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu IR Haji Kamarul Hisham bin Haji Kamarul Zaman. Untuk pengetahuan semua, Haji Kamarul Hisham bin Haji Kamarul Zaman merupakan Ketua Jurutera Elektrik di Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Dan dalam bidang memanah, beliau merupakan Ketua Jurulatih Memanah dalam negeri Kelantan sejak tahun 2006 dan merupakan pemanah negara negeri Kelantan dan pemanah negeri yang pertama yang dipilih mewakili negara pada tahun 1992. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada IR Haji Kamarul. Dan yang Terima kasih. bagi panel kita yang terakhir adalah Encik Muhammad Nur bin Muhammad. Encik Muhammad Nur bin Muhammad merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Dalam bidang memanah, beliau merupakan infrastruktur Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia. Jadi selamat datang saya ucapkan juga kepada Encik Muhammad Nur bin Muhammad. Okey. So sebelum saya nak mulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk upas sedikit tajuk kita yang akan kita bentangkan, terutama daripada panel-panel kita yang berpengalaman. Jadi bagi Dr. Muhammad Azmi, beliau akan membincangkan topik melalui iaitu Melatih Pemanah Universiti. Manakala Tuan Haji Kamarul akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan peralatan memanah dan equipment failure yang kerap kali dialami oleh barisan pemanah kita. Dan yang terakhir iaitu Encik Muhammad Nur bin Muhammad akan membincangkan soal pemakanan di dalam bidang pemanah. Baiklah, soalan saya kepada panel yang pertama iaitu Dr. Muhammad Azmi bin Niaz Ahmad. Daripada aspek pemanah dan memanah, apakah kaedah latihan memanah yang paling berkesan untuk dipraktikkan dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemanah? Persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada UMK kerana menjemput saya untuk orang kata berkongsi pengalaman ya. Tidak ada niat untuk mengajar dan sebagainya, tetapi lebih kepada berkongsi pengalaman kerana bagi saya ramai lagi yang bersama saya ni lebih berpengalaman daripada saya. Okey, pertamanya saya ingin orang kata nak cakap dalam layman lah kalau boleh, tidak ada benda-benda yang teknikal dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan soalan tadi, apakah latihan yang berkesan? Bagi saya sebelum saya pergi lebih jauh adalah step number 1 usaha, step number 2 gagal ataupun berjaya, dan step number 3
pergi kepada step nombor 1, iaitu usaha. So usaha adalah sesuatu perkara penting ataupun benda yang sangat-sangat penting lah dalam untuk melahirkan pemanah-pemanah yang berkaliber, berkemampuan baik dan sebagainya ni. So saya sebenarnya tak nak cakap tentang periodisasi, psikologi dan sebagainya ini. Saya nak cakap dengan bahasa layman lah ya, bahasa mudah kita faham. Okey, pemanah berjaya dengan tidak berjaya apabila kita nak bercakap dalam soalan ni. Pemanah berjaya adalah seorang yang tak mudah mengalah. Tak mudah mengalah kat sini ialah saya tengok ramai pemanah-pemanah baru yang saya pernah latih, dia cuba 2-3 kali dia dah give up. Okey? Kenapa dia give up? Sebab dia tidak, apa orang kata, dia mudah mengalah dan dia nak buat sesuatu perkara ataupun benda tu nak terus berjaya, okey, ataupun dengan kata lain dia nak terus mendapat hasilnya. Sebenarnya untuk berjaya dan sebagainya ni kita tidak, apa orang kata, kita perlu melalui satu proses, proses daripada awal sampai proses kepada akhir. Tanyalah semua pemanah ahli-ahli sukan berjaya, mereka perlu melalui pelbagai-bagai kategori, kategori remaja, kategori intermediate, kategori state kebangsaan dan sebagainya, dan melalui pelbagai-bagai orang kata apa, fasa lah kan. So itu yang pertama. Yang kedua, ingin belajar. Okey, apabila kita dah berada dalam keadaan kita nak mengejar kejayaan tu, kita kena terus belajar, bukan orang kata, maafkan saya perkataan ni, bodoh sombong lah. Sebab apabila berlaku keadaan bodoh sombong tersebut, akan berlakulah barrier untuk belajar tu. Dan yang ketiga adalah dahagakan cabaran. Okey, memang dalam memanah ni tembak kena kuning, okey, lepas tu tak kena kuning, lepas tu kena kuning balik. Campur kuning dengan tak kena kuning tu, tu adalah pemanah biasa. Untuk jadi pemanah yang luar biasa atau pemanah yang berjaya, mereka perlu memanah dalam keadaan konsisten, dalam keadaan prestasi makin naik dan sebagainya. So itulah dia cabarannya. Cabaran pada awalnya nak dapat markah tertentu memanglah mudah, tetapi apabila sampai ke tahap yang kita panggil sebagai tepu, itulah satu tempat yang mana tempat yang paling susah sekali. Macam contoh orang nak kurus badan lah, dia nak hilang 20 kilo tu senang, tetapi untuk yang badan besar lah, tetapi nak hilangkan yang kilo-kilo yang seterusnya tu, itu dah yang akan menentukan di mana mereka berjaya ataupun tidak berjaya. Okey, saya tak bercakap orang lain, saya cakap diri saya sendirilah. Pada soalan yang kedua tu, apakah kesalahan yang dilakukan ataupun apa yang membuatkan seorang pemanah tu kurang berjaya? Macam saya sebut yang pertama tadi lah, mudah mengalah. Cuba sekali dah give up, cuba 2 kali dah give up, baru gagal dekat selection dah give up, dah serah boh. So tak nak macam tu. Okey, untuk pemanah berjaya dia akan lawan sehingga dia berjaya lah. Saya tengok ada juga pemanah-pemanah dia late starter, dia lambat nak panas. Dia satu dia teruk je, dia duduk kat bawah je, tapi apabila dia dah dapat, dia akan terus shoot ke atas. Okey. Dan apa kesalahan lain? Tak mencuba masuk kat sini ialah dia gagal, dia serah diri, lepas tu dia tak cuba untuk kali kedua. So lanjutan apa yang dibicarakan di atas tu, okey, saya cuba pendekkanlah yang bahagian ni. Okey, nombor 1 yang penting kita lakukan ialah kita belajar dan berani untuk gagal. Itu adalah satu benda yang perkara penting lah, bukan sekadar memanah. Belajar pun sama, belajar, dan kalau gagal kita ulang balik dan tidak mengulang kesilapan yang sama. Yang kedua, sebab dalam memanah ni kita akan selalu ditegur. Kadang-kadang tegur tu daripada pagi sampai ke petang. So ada setengah daripada kita ni, kita tak suka ditegur. Sedangkan teguran tu adalah untuk membina diri sendiri. So sebagai nak jadi atlet yang baik, kita sentiasa anggap teguran itu sebagai sesuatu yang untuk memudahkan kita belajar lah. Seperti kata pepatah orang Cina, orang yang memuji saya adalah musuh saya, orang yang menegur saya adalah guru saya. Dan akhir sekali,
apa kita buat dalam dunia ni, kita kena bersistematik, yang saya akan ulaskan nantilah, sistematik dan mengikut proses tertentu. Tidak boleh jump, tidak boleh cut corners, dan juga tidak boleh orang kata under table ke, tak boleh. Okey, mesti melalui proses-proses tertentu yang biasanya proses tersebut adalah panjang. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Azmi. Okay, so saya ringkaskanlah apa yang Dr. Muhammad Azmi cakap tadi. So, poin pertama dia adalah untuk usaha, dan kalau rasa macam nak gagal, patah balik dekat poin pertama, usaha lagi. Jangan mudah mengalah, mesti ada konsistensi untuk belajar, dan juga dahagakan cabaran boleh guna untuk tips belajar ya semua. Okay, seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Tuan Haji Kamarul Hisham. Soalan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Haji Kamarul Hisham berbunyi seperti, bagaimana cara untuk menentukan buku yang baik dengan buku yang tak baik, serta cara-cara untuk memilih musuh memanah yang paling terbaik sekali. Dipersilakan. Okey, memandangkan IR Haji Kamarul Hisham itu tak sure dia ada dekat mana, kita beralih terus kepada panel kita yang ketiga. Okey, panel kita yang ketiga iaitu Encik Nur Muhammad. Okey, soalan dia akan berbunyi seperti ini. Okey. Memandangkan Encik Nur Muhammad lebih fokus kepada bidang pemakanan, jadi apakah perbezaan pemakanan yang diambil oleh atlet sukan memanah semasa latihan dan dibandingkan dengan semasa pertandingan? Serta apa yang berbeza dalam diet atlet memanah jika dibandingkan dalam sukan lain seperti bola sepak, mungkin hoki dan sebagainya? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Boleh dengar semua? Okey, terima kasih kepada Cik Moderator, terima kasih kepada UMK. Okey, dari segi pemakanan, saya ada tunjuk dekat sini. Alright, saya harap semua orang dapat tengok benda ni. Kalau kita cerita tentang pemakanan sukan, pemakanan biasa, kita mula dekat situ dulu. Di antara pemakanan sukan dan pemakanan biasa, satu yang kita kena tahu ialah pemakanan sukan ni mahal. Kalau kita ikut betul-betul dia punya rules and regulation pemakanan sukan itu sendiri. Jadi untuk memudahkan, jika sukan-sukan itu tiada, kita panggil sebagai kekangan dari segi berat, kekangan dari segi figure, dia tak adalah untuk sukan yang tidak ada kekangan dari segi figure, berat dan sebagainya, dia tidak jauh lagi daripada benda yang boleh dilihat kat sini lah. Tak jauh lari. Maksudnya kita boleh follow sebenarnya, kita boleh ikut piramid makanan yang biasa. Itu yang pertama. Maksudnya kalau kamu atlet memanah, ini adalah benda pertama yang kita kena ikut. Kena ada semua kolom-kolom ini. Maksudnya kamu kena ambil karbohidrat, kamu kena ambil serat, kamu kena ambil protein dan juga sugar ataupun gula serta minyak. Itu tak boleh ditinggalkan. Kita ada orang kata, okey, kita dah jadi atlet je, dah tak boleh ni. Right? Semua ni kita kena tinggal, kena makan protein semata, protein diet. So, jangan. Itu yang pertama, jangan. Okey, yang pertama, okey. Jadi, bila kita dah establish benda ni, so soalan dia ialah sama ada apa perbezaan diet memanah semasa latihan dan juga semasa pertandingan. Okey. Pada apa yang selalu saya buatkan, saya cuma pegang pada satu benda. Okay, kita jangan buang tabiat. Jangan buang tabiat. Maksudnya kalau tabiat itu kita buat semasa latihan, itu jugalah tabiat yang kita buat semasa pertandingan. Okey. Untuk memudah cara, kita tengok pertandingan kita. Contoh macam pertandingan memanah. Kita tahu pertandingan memanah, kalau untuk satu pertandingan yang competition level yang agak tinggi, dia akan makan masa sehingga seminggu. Yang mana setiap hari kamu akan memanah daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12, sambung pukul 2.30 hingga petang. Itu adalah rutin panahan. Jadi bila kita dah tahu rutin, kita kena slotkan waktu makan kita dekat situ. Pukul berapa nak sarapan pagi, pukul berapa nak makan tengah hari, pukul berapa nak ambil kudapan petang, dan pukul berapa kita nak replenish balik.
Okay, contoh kita tahu kita bermula pukul 8 pagi, maksudnya sarapan kita pukul 6 petang, pukul 6 pagi, 2 jam sebelum. Okay, kalau kita tahu waktu rehat kita ialah pukul 12 hingga pukul 2 jam sahaja. Dari segi pencernaan, kalau kita makan heavy intake, by pukul 2 kita tak dapat lagi 100% energi yang kita nak daripada makanan tadi. So maksudnya kita tak boleh ambil heavy intake, kita kena ambil makanan yang sederhana. Maksudnya kat sini bukan lagi kalau masa tu 2 jam bukan lagi nasi campur dengan full swing of condiment. Mungkin kita kena limitkan benda tu. Mungkin kita kena tukar dia jadi kepada roti ataupun dia jadi kepada pasta, yang mana makanan yang lebih mudah untuk kita hadap dan kita dapatkan tenaga dia. Pasal kita kena ingat, untuk dapat tenaga kita kena bakar tenaga, kita kena kerja, badan kita kena kerja untuk dapatkan tenaga. So kalau semua tenaga yang ada digunakan untuk dapatkan tenaga, tak ada tenaga untuk kita guna bagi beraksi. Okey, bila kita dah tahu benda tu, kita bawa waktu ini, kita bawa selang waktu ini ke dalam latihan. Okey, jadi dekat sini soalannya bukanlah perbezaan semasa latihan dan pertandingan, tetapi kita kena samakan pola makan kita semasa pertandingan sama macam semasa latihan, supaya semasa hari pertandingan kita tak ada masalah-masalah yang tidak diingini. Okay? So yang paling susah sebenarnya nak mengelak waktu tandas je. Training waktu kita banyak. Bila masuk pertandingan waktu kita singkat. Kalau masa tu lah perut buat hal, fokus hilang. Fokus hilang, actually kita tak boleh nak beraksi. Okay, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, perbezaan di antara pemakanan atlet memanah dan juga atlet lain. Yang ini kita tengok balik pada definisi atlet lain lah. So kalau atlet lain tu adalah atlet yang memerlukan berat badan dijaga, figure badan dijaga, kita punya pola pemakanan is totally different. Tapi kalau atlet lain tu bukan ada benda-benda sebegitu, so tidak ada significant difference. Tak ada perbezaan yang ketara antara pola makan atlet ini. So atlet ni sebenarnya kita bahagikan macam tu. Kita bahagikan dia kepada jenis ataupun corak tenaga yang dia nak pakai. Okay? Kalau macam memanah, kan kita memanah satu batang anak panah mungkin 7 saat hingga 10 saat dan kita kena beraksi untuk 2 jam. Maksudnya kita akan duduk dekat pola tenaga sederhana sehingga panjang. Jadi pemakanan pola tenaga sederhana hingga panjang ni dia lebih kepada carbohydrate intake. Dia lebih kepada pemakanan yang kita kata makan, lepas tu kenyang dia panjang. GI ataupun glycemic index dia rendah. Jadi kita dapat tenaga tu bukan dalam bentuk burst, tapi tenaga itu diberikan dalam bentuk yang agak sekata untuk satu jangka masa yang panjang. Okay, clear Okay. Penerangan yang sangat jelas. Terima kasih Cik Muhammad Nur Muhammad. Ada Azra ada nak kata apa-apa ke? Okey, tak ada. Nak bertanya, IR Haji Kamarul Hisham dah ada ke dekat link Google yang pertama kita? Ada sesiapa yang tahu? Kalau ikutkan dia dah ada dekat bawah tu. Oh, dia dah ada. Okey, terima kasih. Jadi disebabkan tadi kita dah ganti dengan panel yang ketiga, jadi kita patah balik dekat panel kita yang kedua, iaitu IR Haji Kamarul Hisham bin Haji Kamarul Zaman, tentang soalan mengenai cara menentukan bau yang baik dengan bau yang kurang baik, dengan cara-cara untuk pemanah ni memilih busur memanah yang sesuai untuk pertandingan tu. Jika IR Haji Kamarul Hisham dah ada, mungkin boleh jawab soalannya ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Khabar baik. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, terima kasih kerana dijemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, soalan yang bijak tapi mencabarlah profesionalism saya untuk menjawab soalan ni lah, sebab
Yalah, saya pun risau juga dikatakan favoritism kepada brand tertentu lah. Okey, soalan berbunyi, bagaimana menentukan bow yang baik dan bow yang kurang baik kan? Okey, sebenarnya kita perlu pergi kepada definisi baik dan tak baik dulu lah. Okey, kalau definisi bow yang baik itu diistilahkan sebagai yang tahan lasak, tuan-tuan dan perempuan boleh tahulah jawapan dia kan? Okey, sudah semestinya jawapan dia hot lah kan untuk bow recurve kan? Sebab kita tengok bertahun-tahun kita boleh simpan bow ni kan. Sama juga dengan Yamaha, cuma Yamaha ni dia dah dah stop production. Tapi kalau definisi itu dikaitkan dengan teknologi, okey, persaingan untuk recurve ni yang saya nampak adalah antara hot dengan win and win lah. Okey. Kalau kita tengok dari segi bow compound, kita nampak majoriti di Malaysia menggunakan bow Hoyt dan Matthew lah. Walau bagaimanapun tidak dinafikan jenama-jenama lain ni tetap memain peranan dalam masing-masing lah. Macam kita ada PSE, kita ada bow macam Bowtech Fanatic, kita ada bow even China bow pun ada sebenarnya. Okey, jadi semua ni bergantung pada R&D kilang bow tu sendiri, apa yang mereka nak capai lah. Okey, jadi daripada tuan-tuan dan puan-puan kena banyak membaca lah pasal benda ni kan. Okey, untuk perkongsian pengalaman saya sendiri dalam pasukan Kelantan, okey, bagaimana saya menentukan bow tu baik ataupun tak baik kan. Okey, mudah kan. Kalau tuan-tuan perhatikan pasukan negeri Kelantan, tidak ada seorang pun yang pakai bow baru. Okey, itu rahsia sebenarnya saya share hari ni. Okey, apa yang saya buat adalah saya tengok dalam dunia ni bow apa dan lim apa yang mencipta rekod catatan terbaik ya. Okay. Jadi macam bow recurve untuk perempuan, saya dapati riser yang terbaik adalah riser Sami Ultra. Okey, jadi saya dapatkan riser ni di dalam negara lah, second hand riser. So alhamdulillah saya berjaya dapat 6 set, mana saya guna 4, 2 saya gunakan sebagai spare part lah, sebab bow tu dah stop production. Okey, dan saya dapati bahawa lim yang pernah mencipta rekod dunia adalah lim Hoyt FX dan juga lim Win and Win lah. So saya combinekan dua brand ni untuk mendapatkan result yang baik lah. Dan ini terbukti di Subma dengan memakai bow yang terbukti dah menghasilkan catatan yang baik. Dia akan memberi keyakinan kepada pemanah-pemanah saya bahawa mereka pun boleh buat catatan yang baik sama seperti pemakai bow yang sebelum ini. Okey, kita sebagai coach pun, saya sebagai coach pun saya memberi keyakinan yang lebih tinggi kepada saya untuk kepada bow tersebut. Jadi apa yang saya buat, okey, bow sudah saya selesaikan, saya akan boleh menumpukan kepada latihan pemanah. Okey, saya akan tumpukan kepada form shooting saja. Itu yang cara saya yang saya tentukan lah, bagaimana bow yang baik dan kurang baik. Okey, itu saja jawapan dari saya. Okey, terima kasih kepada IR Haji Kamarul. Finally kita boleh dengar ya macam mana nak pilih bow untuk sukan memanah ni, sebab untuk pengetahuan semua ya, nak ulang balik sekali lagi, IR Haji Kamarul ni merupakan atlet Kelantan pertama dipilih menjadi atlet Malaysia pada tahun 1992. Jadi pengalaman beliau sepatutnya mampu menjadikan pengetahuan kepada kita. Jadi kita patah balik kepada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Muhammad Azmi.
tentang soalan macam mana kita, bagi pihak Dr. Muhammad Azmi nak membuka mata masyarakat generasi muda ni untuk berminat kepada sukan memanah, sebab sukan memanah ni tak banyak penjelasan dia dalam berita, dalam surat khabar. Tak hebat macam sukan bola sepak yang sentiasa diwar-warkan, ada banyak gaji, boleh memiliki ini dan sebagainya. Jadi macam mana Dr. Muhammad Azmi nak naikkan semangat kami yang generasi muda ni untuk mencemplungkan diri dalam sukan memanah? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggunakan satu slide yang saya pinjam daripada salah seorang pengkaji daripada Turki. Nama dia nak sebut pun tak reti ni, Aki Kada ke apa ke ni, tahun 2002. Okey, soalan ni sangat betul-betul mencabar bagi saya. Saya sebenarnya macam masa kecil je bila soalan ni ditanya pada saya. Sebab orang kata apa? Orang kata dia skop dia besar dan sebagainya kan. Walaupun apa seperti di awal presentation saya cakap tadi, saya akan gunakan bahasa layman yang mana mudah untuk harap-harapnya lah mudah untuk difahami dan sebagainya. Okey, kalau tanya saya soalan ni, jawapan saya mudah je, seawal yang mungkin. Kenapa seawal yang mungkin? Sebab apabila mereka bermula awal dan apabila definisi awal tu bila dia ada pelbagai-bagai perdebatan lah, ada yang kata 8 tahun, ada yang kata 9 tahun, ada kata bermula apabila pelajar-pelajar ni boleh berfikir dan sebagainya, dan macam-macam pendapat lah. Jadinya bagi saya apa yang dipersembahkan oleh Aki Kada ni betul, determinant of archery performance ni. Sebab apabila kita bercakap pasal perkara ni, kita bercakap pasal satu program latihan ataupun satu usaha yang pelbagai, bermula daripada planningnya, bermula daripada support daripada family-nya dan sebagainya. Okay, kemampuan family untuk membeli peralatan, kemampuan kelab untuk membantu atlet dan sebagainya. Okay, saya mula satu persatu ya. So, imagine atlet ni bermula awal. Atlet ni perlu perlu masuk ke akademi ataupun pusat latihan yang betul-betul dapat membantu atlet-atlet ni. Kenapa? Sebab apabila dia join satu kelab ataupun akademi dan sebagainya, mereka ni semua perlu jurulatih yang baik, perlu guidance yang betul dan sebagainya. Jadinya kalau kita tengok dekat carta ni kat depan ni, first kali adalah teknologi social factor tu tadi tu. Okey, jika pemanah ni masuk ke sesuatu pusat latihan dan sebagainya, dapat jurulatih yang baik tetapi tiada support daripada family, pemanah-pemanah ni tidak akan ke mana juga. Jadinya dia perlu satu sistem support sistem dan support sistem yang menyeluruh daripada jurulatih mengajar shooting yang baik, merancang perjalanan career ataupun perjalanan latihan dia dengan baik dan sebagainya. Dari aspek fizikal, dari aspek psychological lah. Kalau nak cerita benda ni panjang lah. Jadinya macam mana nak mulakan minat tu? Okey, minat ni sebenarnya di negara kita sejak akhir-akhir ni dah banyak dah. Tak macam kami dulu. Kalau nak tengok video orang memanah pun susah nak cari. Sekarang ni dekat internet ada macam-macam video untuk kita belajar memanah, belajar teknik. World Archery pun telah sajikan kita dengan pelbagai-bagai kejohanan, dan juga dalam Astro pun ada. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada masalah untuk pendedahan ni. Cumanya kita di peringkat kelab, persatuan dan sebagainya perlu lebih aktif lah dalam mengadakan pertandingan-pertandingan, kursus-kursus peringkat asas ni dan sebagainya, supaya ada kesedaran di kalangan jurulatih dan juga family ni.
ke mana pemanah-pemanah ni boleh dibawa? Okey. Perkara yang agak menarik kat sini iaitu setiap ahli sukan yang pada tahap tertentulah ada laluan khas untuk masuk ke dalam universiti, untuk masuk mendaftar ke universiti. Jadi ini boleh jadikan motivasi kepada pemanah-pemanah baru ni bahawa okey, sekarang very kompetitif. Ada satu jalan yang kita boleh masuk universiti dengan laluan memanah. Okey, dan juga dalam memanah ni juga ada pelbagai-bagai beasiswa yang ditawarkan. Yang paling popular adalah dua lah, iaitu beasiswa daripada KPT dan juga beasiswa daripada KBS. Okey, Puan Nur Hidayah adalah salah seorang penerima daripada beasiswa tu. Dan juga ada satu lagi beasiswa tak silap saya JPA kot, yang recognize ahli sukan. Dan jika kita dah capai tahap tertentu, kita akan dapat beasiswa tu. Okey, percayalah dengan adanya dapatnya kita beasiswa tu sangat-sangat membantu dalam kita nak belajar dan sebagainya. Okey, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Okey, memanah ni perlu kita kenal dengan dia. Okey, perlu kita rasa. Okey, rasa memanah ni adalah suatu rasa yang suka nak diceritakan lah. Sebab tu siapa yang dah mula memanah, jarang sekali dia akan berhenti memanah dan jarang sekali dia akan lari ataupun keluar daripada memanah ni. So saya rasa saya cuba menjawab soalan ni dengan mudahnya sebab dia skop soalan ni sangat besar. So saya harap kalau ada soalan-soalan tambahan berkaitan perkara ni, nanti bolehlah bertanya dengan saya dan juga ahli-ahli panel yang lain. Okey, setakat ini itu saja pengurusi. Terima kasih Dr. Muhammad Azmi atas penerangan yang sungguh berguna, termasuk memberikan contoh beasiswa yang boleh diterima oleh para pelajar jika mendalami sukan memanah kita. Jadi kita mungkin akan bergerak kembali kepada IR Haji Kamarul soal peralatan memanah ni. Jadi agak jarang berlaku, tapi potensi untuk berlaku tu ada, iaitu untuk berlakunya equipment failure ketika latihan mungkin lebih baik kerana boleh diperbaiki, tetapi dalam pertandingan akan menjadikan masalah. Jadi selalunya macam mana bagi pihak jurulatih dan pemain untuk memastikan bahawa bow mereka, panah mereka dan sebagainya berfungsi dengan baik, serta macam mana kita nak tahu daripada aspek pemanah itu sendiri mendapat keserasian bersama alatan-alatan mereka, terutamanya untuk latihan dan juga pertandingan. Dipersilakan. Okey, baik. Panjang penerangan ni sebab dia memerlukan pengalaman 30 tahun ni untuk jawab. Okey, baik. Pemilihan untuk pemilihan bow yang sesuai bagi pemanah. Sebenarnya kalau kita nak simpulkan, nak ringkaskan perkara ni, pemanah kitaran seorang pemanah ni dia ada 3 lah, daripada asas, kemudian kepada intermediate dan kepada advance lah. Dalam tiga-tiga kitaran ni, mereka biasanya akan menggunakan busar yang berlainan lah. Sebagai contoh, di peringkat asas, kami di Tanah Merah ni ataupun di Kelantan lah, kami akan menggunakan bermula dengan wooden bow lah. Wooden bow. Apabila seseorang atlet itu dah mahir menggunakan wooden bow, yang mana dia akan mengambil masa antara 6 hingga 9 bulan, dan baru kita upgrade ke intermediate. Masuk intermediate tu adalah bow yang belum optimum kesesuaian dengan seseorang pemanah tersebut. Maknanya dari segi sebelah kiri, berat bow sebelah kiri pun belum optimum lagi, dan tarikan pun belum optimum lagi. Dan apabila kita dah train dia dalam masa mungkin setahun, dan kita tahu okey, optimum tarikan dia mungkin 36, mungkin 40,
dan sebelah kiri dia boleh bertahan dengan mungkin berat 5 ataupun 6 kilo beban bow tersebut. Okey, daripada sini kita tentukan bow yang mana yang sesuai untuk seseorang pemanah itu. Maksud 3 kg, 5 kilogram di sebelah kiri itu termasuk riser, side, stabilizer, short and long stabilizer dan limb. Okey, total tu adalah berat yang perlu ditampung oleh seorang pemanah. Sekiranya dia tak mampu untuk bertahan, jadi short step tu dia ada yang 12 inci, yang 10 inci, yang 9 inci. Begitu juga dengan extender, dia ada yang 6 inci, 5 inci, 4 inci. Coach-coach akan buatlah kesesuaian. Sebab tu adalah mustahak untuk mendapatkan jurulatih yang betul, dan biasanya jurulatih yang berpengalaman ni mesti datang daripada pemanah, bekas pemanah, dan dia tahu bagaimana untuk nak menyesuaikan perkara-perkara inilah dengan bow yang sesuai untuk pemanah-pemanah. Sebab barang-barang memanah ni sangat personalized. Bow ataupun busar kepunyaan saya tidak sesuai untuk anda, dan bow anda tidak sesuai untuk kegunaan saya. Itu adalah memanah. Dan jadi sekarang ni saya nampak banyak dah kedai-kedai archery yang dimiliki oleh pemanah-pemanah negara. Mereka tu profesional tu. So jadi dapatkan nasihat daripada dia. Sebagai contoh, siapa yang berada di sekitar Kuala Lumpur, boleh jumpa macam Ahmad Johari tu, legend memanah tu. Dia ada bawa brand Fuyu Archery tu, di kedai Elda Archery. So kalau dekat Kelantan ni boleh jumpa Ikram Joni, pemanah negara, DTM Archery di Tanah Merah. Mereka ni dia akan menggunakan pengalaman dia sebagai pemanah yang pro untuk diturunkan kepada tuan-tuan. So yang tu yang akan match, bukan bow ni mahal. Kita tidak boleh try and error, cuba-cuba jaya tak boleh. Rugi, kecuali tuan-tuan adalah jutawan, lain cerita. Okey. Jadi satu lagi saya nampak permasalahan dengan busar ni, busur memanah ni, parents lah, ibu bapa nak cepat anak advance. Jadi apabila anak advance, nak cepat sangat guna bow advance, nanti dia akan merosakkan teknik panahan. So budak ni tidak akan boleh pergi jauh. Memanglah pada umur 13 tahun, 12 tahun dengan pakai bow yang bagus tu dia akan shoot bagus, tapi selepas orang lain berjaya menguasai je bow, dan dia tak akan dapat tewaskan orang yang dapat menguasai teknik tu akan dapat menewaskan dia, dan dia tak akan dapat mengalahkan orang tu sampai bila-bila. Sebab dah form teknik dia dah rosak dan dia terpaksa main sukan lain lah. Saya ramai parent macam tu. Oh, anak saya kuat, kena pakai bow hot, sedangkan baru dia tingkatan 2 kan. Benda-benda macam tak betul. So jadi kena hati-hatilah, kena hati-hati. Yang sebab sekarang ni ramai orang mengaku jurulatih overnight jurulatih ni. Ada yang sekala ikut saya punya pengalaman, kita suruh dia jaga padang sebentar saja, 3 bulan, tiba-tiba dia mengaku dia jurulatih. Itu sebab tu dalam Kelantan ni bukan pemanah tak bagus, pemanah bagus, tetapi ilmu yang digunakan tu tak betul. Pemilihan bow tu jadi tak betul lah, sebab datang daripada saluran yang tidak betul. Ini kena ingat, dapatkan selidik dulu latar belakang jurulatih, dan selidik dulu sekarang kan maklumat di hujung jari. Setiap pandangan ataupun cadangan boleh Google, tengok, baca. Kalau tak nak baca, malas tabayun, boleh tengok YouTube. Tengok kan. Okey, so jadi busur yang sesuai dengan seseorang individu pemanah ini adalah bergantung kepada, bagi saya, kepakaran jurulatih tersebut. Okey, pada peringkat awal. Dan apabila atlet tu telah advance ataupun high performance, dan dia boleh menentukan yang sesuai untuk diri dia sendiri. Itu pandangan saya. Sekian. Baik, terima kasih IR Kamal Hisham
Jadi sebenarnya dalam kita tak sedar pemilihan jurulatih itu penting. Sebab macam yang IR cakap tadi, ada setengah jurulatih, cuma jurulatih overnight. Silap-silap kita pun tak reti main sampai ke sudah. Akhirnya kecundang juga dekat lorong yang sama. Seterusnya kita akan beralih kepada Encik Muhammad Nur Muhammad. Soalan ni agak menarik jugalah sebab salah satu dia ada kaitan dengan rancangan pemakanan sukan. Okey, soalan kita yang pertama ialah, sebab etik memanah ni banyak guna otot bahagian atas, tangan, otot belakang semua untuk carry semua benda yang diperlukan. Jadi ada tak protein tambahan yang membantu dalam pembinaan jisim otot atlet itu sendiri serta dalam faktor pemakanan sukan, rancangan pemakanan sukan, apa yang dimaksudkan dengan bantuan ergogenik? Kalau boleh Cik Muhammad Nur Muhammad jelaskan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alright, untuk yang pertama, protein, extra protein. Memang semua orang tanya ni, extra protein ni penting lah. Kita orang kan nak pakai masa banyak. Okey, jawapan dia, mestilah tak penting. Extra protein tidak diperlukan. Okey, walaupun kita kata, saya nak build masa, nak katang-katang. Tidak. Kekatangan bukan datang daripada extra protein, tapi datang daripada exercise. Okay, bila kita exercise, kita akan cedera. Itu yang kita tak nampak, kecederaan dalaman. Kecederaan dalaman itu akan lebih mudah dibaiki dengan protein. Tetapi soalan dia, do we need extra? The answer is no, we don't need that. Kecuali kamu bermain sukan endurance, marathoner and everything, baru perlukan protein. Kerana untuk orang-orang seperti ini, okay, kita tengok macam ni ya. Kalau kita bandingkan 100 meter sprinter dengan marathoner, 100 meter sprinter badan dia bulky gila, katak, bulat-bulat. Tapi kalau kita tengok marathoner, kita akan dapat orang yang lean, sleek. Okey, sebab dia mudah aja. Dalam isu nutrisi, kita ada 3 sumber tenaga. Yang pertama, karbohidrat. Apa benda kita makan semua jadi karbohidrat, jadi gula. Yang kedua, lemak. Okay. Apa benda gula yang terlebih tadi akan disimpan sebagai lemak. Dan yang ketiga, protein. Dan badan kita ni, baiknya badan kita, dia guna benda ni ikut hierarki. Dia pakai dulu karbohidrat sampai habis, baru dia pakai lemak. Sampai habis, baru dia pakai protein. Tu dia. Okay, jadi protein yang diguna pakai oleh badan kita ni sebenarnya, dia ambil balik daripada badan. That's why orang yang marathoner, badan dia sleek. Pasal dia punya otot tu sendiri, sampai satu tahap, akan dihancurkan semula untuk dijadikan tenaga. Itu maksudnya orang tu dah tak ada glukos dalam badan, dah tak ada lipid dalam badan, yang tinggal hanya protein. Okay? Jadi protein tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan muscle. So kalau kita nak pembentukan muscle dengan cepat, apa yang kita perlukan? 1, karbohidrat loading. 2, exercise. Okay, nak muscle mana, nak besar muscle mana? Tangan, exercise tangan. Nak besar muscle mana? Kaki, exercise kaki. Jangan expect kita exercise abdomen atas sampai kaki besar, tak ada. Okay, dia adalah spesifik. So protein intake yang berlebihan sebenarnya akan memudaratkan seseorang jika tidak digunakan dengan betul. Okay? Jadi dari segi saintifik, apa benda yang kita masuk dalam badan, benda tu ialah benda organik. Dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen, CHO. Okay? Tapi protein baiknya dia ada satu lagi dekat belakang, nitrogen, N. Dan nitrogen yang berlebihan dekat dalam badan, dia akan ditukar ke dalam bentuk urea. So urea ni akan menyebabkan badan kita menjadi acidic. Okay, jadi kalau terlalu banyak urea dalam badan, kita punya jamban, which is kita punya liver, akan menghadapi masalah in term of pencernaan and untuk mengeluarkan. So ini sebenarnya penyebab protein diet kurang selamat. Okay, itu adalah penyebab dia. Okay, so janganlah dengan daya-daya, nak badan besar ambil protein. Tidak, nak badan besar, exercise. Protein helps in memperbaharui otot-otot yang rosak. Tapi kalau kamu ambil protein bergira-gira, tak buat apa-apa, dia tak jadi besar. Don't worry about that, confirm. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah ergogenic aids. Okay, kita kena faham apa itu sebenarnya ergogenic aids. Jadi ergogenic aids ni kita boleh namakan sebagai apa-apa benda yang kita makan, yang mana kita cuba untuk dapatkan hasil dia ialah enhanced performance.
Apa-apa benda yang kita makan, yang kita cuba dapatkan peningkatan prestasi. Paling mudah lah kalau susah sangat nak faham kan ergogenic age, ambil air booster, Livita. Okay? Tiba-tiba bertenaga, itu ergogenic age lah. Kenapa dia bertenaga? Simple. Kalau Livita tu kamu ambil, masuk dekat dalam kuali, panaskan sampai kering air dia, tengok berapa banyak gula yang tertinggal dekat dalam tu. Itu sebab dia. All those boosting, enhancing product is due to glucose. Significant amount of glucose intake, glucose shot. Okay, memang betul. Lagi satu yang saya ingat, latest Sting. Air minum nama dia Sting. Ada merah, ada kuning. Okay, I've tried this one. Satu malam tu boleh berjaga lah. Dia punya gula lebih kurang sama banyak dengan Livita. Okay, and dia add up sikit lagi, dia tambah pewarna yang melampau. Itu ergogenic age. So bila kita sebut ergogenic age, dia ada macam-macam. Ada ergogenic age yang membantu dari segi penghasilan tenaga, ada ergogenic age yang membantu dari segi pengambilan tenaga. Kita dah ada tenaga, now badan kita nak guna, kena ada jalan dia juga. Okay? Kalau kata kita guna jalan biasa, mungkin lambat. Kalau kita nak doublekan kuasa yang masuk dalam badan, kita nak triplekan, so kita nak buka all those receptor yang ambil tenaga, ada ergogenic age dia. Ada ergogenic age yang memanah lah kan, selalunya diguna ergogenic age nak turunkan dia punya level of jantung, nak nampak relax, nak fokus. Ada ubat yang dia akan ambil. So ergogenic age ni macam-macam. Ada makanan, ada minuman, ada ubat-ubatan. Okay, kalau soalan dia, adakah ianya membantu? Ya, ergogenic age membantu dalam meningkatkan prestasi, tetapi ada sesetengah ergogenic age jika kita salah guna, doping sangkut. Okay, ada sesetengah yang akan menyebabkan sangkut doping. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesetengah ergogenic age yang kalau kita ambil, tapi hari ni nak pakai, hari ni baru ambil, memang dia takkan bagi apa-apa kesan. Pasal dia perlukan masa. Okay, contoh. Okay, sekejap saya bagi satu dua contoh. Okay, kita ambil benda paling mudah lah. Right. Okay, yang ini dia bagi air kelapa. Ergogenic age tapi dia gunakan air kelapa. Adakah air kelapa membantu dalam meningkatkan prestasi? Jadi daripada kajian dia, prestasi meningkat dalam masa sama, weight loss. Okay, dalam masa sama dia akan dapat penurunan berat badan. Okay, ergogenic age siapa dia membantu? Okay, lepas tu kita ada beetroot. Okay, beetroot, ubi beet. Dia warna purple macam ubi keledik, tapi dia purple dan rasa dia pahit. So beetroot ni adalah salah satu sumber nitrit. Okay, sumber nitrit. Bukan nitrogen tadi, ni ialah nitrit. Nitrit ni vasoreceptor. Jadi dia akan membantu badan kita untuk serap lebih banyak nutrien. So itu pun membantu. Tapi kalau kata hari ni baru ambil beetroot punya pil, expect 30 minit lagi kesan, tak ada lah. So ini kamu kena ada jadual, kamu kena ada satu plan. Okay, saya ambil satu lagi benda yang biasa kita jumpa. Okay, yang ini air tembikai. Okay, air tembikai sebelum exercise membantu recovery time dan juga boost performance. Simple je, air tembikai. Selama ni minum air tembikai tak jadi apa-apa. Jangan risau. Kita kembali pada definisi tadi, apa-apa yang meningkatkan prestasi. Senang. Pasal apa? Dalam watermelon juice ada gula, ada serat. So serat help in recovery process, gula help in boost performance. Tu semua kita boleh namakan sebagai ergogenic age. Okay? Kalau kata sukan-sukan yang macam endurance sports, okay, dia akan ada dua benda yang quite common. Satu iaitu carbo loading. Mungkin ada orang pernah dengar, mungkin ada orang tak pernah dengar. Carbo loading maksudnya kita ambil karbohidrat yang banyak semasa praktis and kita kurangkan practice session. Maksudnya kurang tenaga keluar, banyak tenaga simpan. Jadi masa performance nanti kita akan ada extra boost of energy. Itu yang pertama. That is ergogenic age. Yang kedua, untuk endurance yang diorang selalu sangat buat, tapi benda ni salah, blood doping. Okay, dia masukkan darah, infuse darah ke dalam badan dia. Jadi bilangan sel darah merah dalam badan naik dengan tiba-tiba. So bila sel darah merah naik, dengan kata lain, transport untuk oksigen jadi double, transport untuk nutrien jadi double, you have double the power dalam masa itu. Okay, ni jap pada soalan. Untuk orang darah rendah, jap
Untuk orang yang ada darah rendah, apakah boleh bergiat dalam sukan memanah? Sebab sebagaimana yang kita semua tahu, orang berdarah rendah ini mudah lemah, mudah pitam dan pingsan. Terima kasih. Okey, untuk jawapan dia ni, orang yang ada masalah darah rendah, sebenarnya bila kita ada darah terlalu rendah atau darah thalassemia ataupun darah terlalu tinggi, memang ada tendensi badan kita ada shut off. Dia akan shut off pasal nak selamatkan apa-apa yang lain. Soalan dia, bolehkah kamu berkecimpung dalam sukan ini ataupun tidak? Satu, boleh. Elakkan apa-apa yang boleh menyebabkan attack kepada masalah thalassemia kamu. Makanan-makanan yang kamu tak boleh makan, avoid. Itu yang pertama. Exercise boleh. Kamu kena faham kamu punya sign and symptom. Kamu kena tahu bila attack itu akan terjadi. Selalunya untuk pesakit dia akan tahu. Dia dah rasa, okay, kalau aku rasa benda-benda ni, I need to stop my exercise. And then the exercise will be safe. Itu untuk jawapan kamu tadi. Alright. Itu untuk dua soalan daripada moderator. Terima kasih. Kembali pada moderator. Okay, terima kasih Encik Muhammad Nur bin Muhammad. Penerangan yang sangat panjang, menarik, berinformasi. Terutama untuk mungkin ada setengah orang yang tak ada otak dekat tangan yang asyik-asyik nak ambil protein diet, boleh ambil nasihat daripada Encik Muhammad Nur bin Muhammad ya. Okey. Soalan kita yang berikutnya agak mencabar dan ditujukan kepada Dr. Muhammad Azmi bin Yas Ahmad. Yang ini ada kaitan dengan sejarah sedikit. Sebab soalan dia sebenarnya berbunyi seperti, dalam sukan memanah, ada tak berlaku peristiwa penarikan pingat, especially dalam pertandingan bertaraf dunia? Dan jika ada, apakah yang menyebabkan perkara itu berlaku? Sebab mungkin kalau dalam bidang Ratu Cantik, khususnya mungkin sebab tersilap cakap dekat social media, dekat memanah kita tak tahu kenapa kena tarik pingat kita. Jadi mungkin Dr. Muhammad Azmi boleh jelaskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita pengalaman saya sikit lah sebagai pengurus pasukan memanah Negeri Pahang ni. Setiap kali mesyuarat, perkara yang selalu diambil berat lah soal doping ni. Okey, seperti mana saya rasa majoriti tahu bahawa di Sukan Malaysia SUKMA telah berlaku penarikan pingat ni daripada dahulu lagi. Terutamanya dalam acara seperti angkat berat, olahraga, dan pada tahun 2016 kalau tak silap saya berlaku dalam acara memanah. Okey. Jadinya untuk menjawab soalan yang pertama tadi tu, iaitu adakah pernah berlaku di peringkat antarabangsa? Ya, pernah. Dan adakah dia berprofil tinggi? Ya, sebab dia mengakibatkan pertandingan dalam World Archery yang seingat-ingat saya adalah peserta daripada Canada dengan El Salvador. Okey, yang ni you all boleh google lah, sebab untuk hari ni saya nak fokuskan kenapa dia boleh berlaku. Okey, antara benda yang boleh menyebabkan berlakunya masalah ni telah dinyatakan tadi oleh Encik Makno, bahawa mengambil makanan-makanan tambahan ni, yang mana atlet dan juga jurulatih tidak aware dengan kandungan yang ada di dalam makanan-makanan tambahan tersebut. Selain daripada itu, bukan sekadar jurulatih dan pemanah, kadang-kadang atlet tu ataupun pemanah tu tidak memberitahu kepada jurulatih apa yang mereka ambil, ya. So itulah dia. Yang pertama adalah awareness, dan selain daripada tu, nak juga saya nyatakan di sini, walaupun kita dah aware, kita juga perlu aware perubahan-perubahan yang berlaku, ya. Seperti contoh, setiap kali edisi SUKMA ataupun Olimpik dan sebagainya, ada saja dia kata bahan-bahan tertentu yang dimasukkan dalam list dan dikeluarkan dalam list. Jadinya itu kita kena tahu secara detail lah. Bekerjasamalah dengan kalau dulu kita ada pegawai ASN bahagian nutrition, kalau sekarang dah tak ada, mungkin boleh bertanya orang majlis sukan ataupun pakar-pakar daripada bidang nutrisi inilah, ataupun tanya terus daripada Adamas, ya, bahagian doping ni, apa dia benda-benda terbaru dan sebagainya.
Okey, selain daripada tidak perkebahan larangan, kadang-kadang pengambilan ubat-ubat tertentu juga boleh mengakibatkan kita sangkut doping. Tapi macam mana pun, pengambilan ubat-ubat tertentu ni boleh diambil tapi dengan sokongan doktor. Sebab tu ada satu pengalaman saya masa ke Sukma Sarawak, saya bawa lebih daripada saya rasa lebih daripada 8 kot, mungkin lebih, surat doktor dengan ada yang demam, ada yang batuk, ada yang sebagainya. So saya perlu pastikan bahawa surat sokongan doktor ni ada bersama saya, sebab jika ada apa-apa sebab yang boleh sangkut pada doping, ada surat yang menunjukkan bahawa okey, atlet ni sakit dan dia ambil ubat batuk ataupun ubat sesama itu dan itu. Okey, so bagi saya apabila kita cakap benda-benda ni, ini adalah benda-benda asas. Ada lagi benda yang sangat high tech sehingga tidak boleh detect, tidak boleh dikesan. Seperti macam Muhammad Noor cakap tadi, iaitu tukar darah. Itu berlaku pada cyclist utama dunia yang dulu menjadi idola saya. Beliau menang Tour de France dan sebagainya dengan recovery rate yang sangat menakjubkan. Rupa-rupanya beliau menggunakan teknik ni lah, menukar darah untuk recovery dan sebagainya. Secara teknikal tu saya tak berapa faham lah. Jadi kesimpulannya daripada apa yang saya perkatakan ni adalah kita sebagai jurulatih, sebagai atlet, kita sentiasa perlu peka dengan perkembangan, larangan, peraturan terkini supaya kita tidak menjadi sebahagian daripada sejarah sebagai seorang yang ditarik pingatnya kerana masalah doping. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Azmi. Rupanya ada banyak teknik baru yang sejujurnya sebagai pelajar maybe kami tak berapa peka lah sebab masih baru dalam bidang ni. Tapi mungkin untuk atlet-atlet sukan memanah yang lain mungkin dah biasa mendengar. Soalan ni akan turut dibagi semula kepada Dr. Muhammad Azmi, iaitu kepentingan untuk mencari wakil memanah di peringkat usia muda terutamanya bagi menggantikan pemanah yang untuk masa akan datang. Contohnya sebab satu faktor dia sebab sukan memanah ni kita tak kerap tengok. Jadi dia punya awareness tu tak berapa ada. Tapi kalau macam kita tengok dalam sukan badminton, kita dah ada masalah ni, dah diwar-warkan di media. Dalam sukan squash kita dah ada masalah ni di mana kita tak ada pelapis pun untuk menggantikan kita punya atlet utama bagi negara kita. Jadi adakah ada cara-cara dia dan macam mana kita nak cari wakil-wakil? Silakan. Okey, tanya saya, soalan saya. Ya. Terus saya. Okey, untuk pengetahuan semua, di Malaysia, Persatuan Memanah Kebangsaan dan Persatuan Memanah Negeri termasuk Majlis Sukan Sekolah telah melakukan kerja yang amat baiklah, kerana setakat yang saya bercakap ni telah ada pertandingan di peringkat serendah-rendahnya sehingga setinggi-tingginya dari peringkat umur lah yang saya maksudkan. Di sekolah ada bawah 12 dan sebagainya. Sebenarnya pertandingan yang rancak ini perlu diteruskan, diadakan untuk mewujudkan persaingan yang sihat. So apabila berlaku persaingan sihat ni, akan bercambahlah pertandingan, bercambahlah prestasi dan juga bercambahlah ilmu, kerana dari masa ke semasa markah ataupun skor pemanah-pemanah ni akan meningkat. Jadinya jurulatih dan pemanah di peringkat yang bawahan ni akan mula cuba untuk mengejar markah yang dinyatakan inilah. Saya teringat satu ketika dulu dalam kategori pound bow, okey, markah adalah stuck dekat situ saja. Sebelum lahirlah pemanah yang bernama Nur Hidayah, Nur Hayati, Fatin Nur Fatihah dan sebagainya, dia start kat situ je markahnya. Dan apabila berlaku mulanya pemanah-pemanah baru ni yang memberi cabaran, memberi saingan, skor terus naik dan terus dipecahkan.
Okey, itu adalah sesuatu yang bagus untuk negara, bagus untuk membantu jurulatih negara untuk memilih yang mana yang sesuai, yang mana yang kompetitif, yang boleh menyahut cabaran negara lah untuk mencapai pingat pertama emas Olimpik kita tu. Itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih Dr. Muhammad Azmi. Tapi tadi ada Dr. Muhammad Azmi ada bercakap soal kita dapatkan mereka ni daripada program-program yang ada, yang dah memang sedia ada. Tapi macam contoh saya yang duduk dekat Ipoh ni tak pernah pun tengok orang main memanah walaupun dekat stadium. Dan memang rasanya sukan paling rare dekat itu adalah memanah. Sebab walaupun dekat area rumah kami ada macam tempat untuk berlatih tapi dia ditutup sebab tak ada sambutan. Tapi dekat sini hoki, bola sepak, golf adalah yang menjadi tu. Jadi bagi negeri-negeri yang tak ada ni macam mana? Perak adalah satu negeri yang paling ramai memanah. Tak jumpa lagi tu katanya. Untuk pengetahuan Ain saya dan Haji Kamarul adalah pioneer pemanah untuk negeri Perak sebenarnya. Nanti dia ceritalah sikit nanti. Okay, terima so kasih. maknanya dah lama memanah dan mengorak langkah lama dah dekat negeri Perak tu. Ada je, tak jumpa je tu lagi. Itulah tak jumpa sebab dekat sampai tutup dekat Sunway, tak tahu pergi mana dah. Okey, kita beralih pada soalan berikutnya iaitu kita fokuskan kepada IR Haji Kamarul lah sebab soalan ni berkaitan dengan teknikal memanah. Sebab tadi sebenarnya kita tak dapat dengar jawapan daripada Haji Kamarul berkaitan dengan punca terjadinya equipment failure dan macam mana nak elakkan benda ni terjadi. Sebab macam yang saya cakapkan tadi, kalau contoh pada saat latihan kita boleh kawal sebab kita ada masa, tapi pada saat kejohanan tu macam mana kita nak kawal benda ni? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pas slide, boleh share tak? Punca lah, punca terjadinya equipment failure. Tak apa, sambil-sambil tu kita boleh teruskan sambil tunggu organizer share. Jadi sebenarnya equipment failure ni saya pun bernasib baik juga sebab saya dapat guru yang mengajar saya research metodologi daripada GMK sebenarnya, iaitu Dr. Nuraini, Prof. Madia Dr. Nuraini. Lepas tu saya punya supervisor Dr. Prof. Muhammad Rafi Yaakob, dan saya punya second supervisor saya Dr. Arba'iyah lah. Mereka ni mengajar saya macam mana nak buat research metodologi, dan pada masa sains sukan level 3 saya buat research on equipment failure lah. Jadi kalau tanya tadi punca terjadinya kan, okey, kalau kita tengok punca terjadinya equipment failure ni sebenarnya kalau pemanah yang dah advance ni sebelum peralatan tu gagal, kita boleh rasa tau sesuatu yang tidak kena dengan bow kita tu. Mungkin drop poundage tu kita boleh rasa sebenarnya, ataupun arrow tu naik ke atas semua ke. Ini tanda-tanda lah tu. Okey, jadi apabila berlaku je tanda-tanda awal ni, sepatutnya pemanah bagi tahu jurulatih awal-awal. Ini salah satu cara untuk mengelakkan terjadinya equipment failure. Okey, lepas tu satu lagi punca peralatan yang disimpan terlalu lama tanpa digunakan. Ini pun masalah. Sebenarnya kalau tuan-tuan pernah melalui pengalaman simpan basikal lama, tengok tayar dia macam mana kan. Sama juga macam kasut lama kita tak pakai kan, getah tu akan jadi keras. Sama juga dengan lim, ataupun kita simpan di tempat yang mungkin sejuk dalam aircon, lepas tu kita guna di tempat yang panas, perubahan cuaca yang mendadak, itu boleh menyebabkan kerosakan lah pada peralatan di masa yang kita tidak jangka. Okey. Lepas tu yang ketiga,
of course lah kelemahan dalam pengurusan peralatan sukan lah. Okay. Saya pengurusan peralatan sukan ni bukan kepada pentadbir sukan, kepada pemanah tu sendiri. Sebagai contoh, macam apabila kita memanah di dalam keadaan panas, kita tahu string tu dah kering, so kita waxkan string tu. Kalau kita panah dalam keadaan hujan, kan, apa yang perlu kita buat, kita kena perlukan keringkan bow, jaga bow, lap bow elok-elok. Okey, itu maksud saya pengurusan kepada peralatan tu. Okey, jadi bagaimana untuk mengelakkan terjadi lagi? Okey, dia sebenarnya perkara ni bukan, sebenarnya kita tak boleh elak 100%, kita boleh mitigasi lagi, mengurangkan risiko. Okey, mengurangkan risiko maksud dia dengan mengesan awal. Ini adalah feedback ataupun wawancara yang input daripada wawancara daripada pemanah-pemanah negara dan pemanah negeri. Mereka memberitahu cara macam mana nak mitigasi, periksa segera jika rasa perubahan atau maklum segera kepada jurulatih. Faham tak? Okey. Dan yang kedua, penyelenggaraan terancang. Maksud dia, sebagai contoh mudah, tali. Kalau kita sebagai pemanah yang regular ni, biasanya tali tu dia akan boleh bertahan 3 bulan. Let's say lah 3 bulan. Kita tahu, diri kita tahu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Katakanlah diri kita 3 bulan. So sebelum sampai ke bulan yang ketiga tu, kita dah ada string baru yang kita spare. Okay? Contoh, maksud saya. Dan satu lagi, macam kalau kita tengok belanja button tu ramai orang tak ambil peduli. Biasanya kita sepatutnya kita kena cuci belanja button tu. Kena cuci belanja button tu supaya dia smooth. Dia tidak melekat-lekat dia punya spring tu. Sama juga button tu kalau lama-lama kita guna, dia akan haus. Sepatutnya kan dalam belanja button ni kita ada spare, ataupun kalau yang jenis yang tak ada spare tu, beli yang baru. Benda-benda ni kita mustahak kena ambil tahu. Okey, dan yang akhir sekali, feedback daripada mereka mengatakan bahawa peralatan memanah ni perlu disimpan di tempat yang sesuai, selesa dan selamat. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, terutamanya kompang bambu kan mahal. Lepas tu nak kena jaga dengan betul-betul. Jadi kita tengok dia orang ada jual yang racks yang digantung sampai tahap tu. Okey. Jadi itulah perkongsian saya. Jadi sayanglah tak dapat nak dirujuk kepada gambar rajah yang saya share tu. Cuma sebelum saya akhirkan perkongsian yang ini, saya nak bagi tahu, hasil daripada kajian yang kita buat tentang equipment failure ni, apabila berlakunya equipment failure ni, dia akan mengakibatkan kitaran seorang pemanah untuk menjadi expert jadi lambat, sebab dia akan berpusing-pusing. Sebenarnya kitaran seorang pemanah untuk menjadi pemanah yang hebat adalah, pertama, latihan mula-mula tu pengalaman untuk menguasai. Jadi kita berlatih macam mana kita nak menguasai bow tu, yang macam mana kita nak menguasai bow supaya kita boleh kawal dia. Lepas tu apabila kita boleh kawal dia, bow tu, dia akan memberi meningkatkan kemujarapan diri seorang pemanah tu. Self-efficacy akan meningkat. Baik. Lepas tu next, apabila self-efficacy dan pengalaman menguasai itu berjaya digabungkan, dan dia akan menghasilkan panahan yang konsisten. Tetapi sekiranya berlaku kerosakan pada peralatan secara mengejut, self-efficacy ini akan terganggu. Pemanah ni biasanya akan mengambil masa untuk mendapatkan pengalaman menguasai balik bow tersebut. Sebagai contoh, putus string, kita tukar string, adakah pemanah tu terus boleh menguasai mengawal string tu terus?
Sudah semestinya tidak kan, dia akan mengambil masa. So dengan tidak boleh mengawal string tu akan mengakibatkan self efficacy turun. Bila self efficacy turun, dia akan mengambil masa untuk naik serentak dan akhirnya nak mendapatkan kembali panahan yang konsisten tu akan mengambil masa. So yang itu mustahak untuk menjaga peralatan daripada gagal, kerana dia akan menjadi kitaran yang berulang-ulang. Jadi pemanah tidak akan dapat mengejar seorang pemanah yang peralatan dia sentiasa baik. Itu saja perkongsian daripada saya. Kalau dapat share gambar rajah tu lagi bagus supaya jelas kita boleh nampak macam mana kitaran tu. Okay. Kembali. Terima kasih IR Haji Kamarul. So, maafkan kami daripada masalah teknikal soal nak keluarkan gambar yang maybe IR Kamarul maksudkan. Tapi terima kasih atas perkongsian sebab benda ni teramatlah penting. Sebab macam kami pun, kami punya lecturer Puan Nur Hidayah banyaklah untuk bagi tahu soal benda ni, cerita tentang pengalaman beliau. Jadi sikit pun kami dapat belajar daripada Puan Nur Hidayah lah. Sebenarnya kita kena berbalik semula ke Dr. Muhammad Azmi. Sebab soalan Dr. Muhammad Azmi ni banyak dan juga sangat bagus untuk kita punya forum pada hari ni. Jadi soalan dia berbunyi seperti perbuatan yang dianggap berbahaya dalam sukan memanah, sebab macam yang kami sedia tahu, contohnya tak boleh berada di belakang tempat menembak memanah sebab untuk elakkan kecederaan. Tapi apa lagi perbuatan-perbuatan yang dianggap berbahaya kepada pemanah, kepada penonton, kepada jurulatih dan sebagainya? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti apa yang diperkatakan oleh IR Haji Kamarul tadi, iaitu perbuatan tidak menyelenggara peralatan memanah dengan betul adalah satu perbuatan yang amat bahaya sekali, yang mana apabila tali putus terutamanya seperti setengah-setengah tali yang putus, boleh dia macam snap kena muka dan muka kita akan mendapat kecederaan. Selain daripada tu untuk compound lah compound, jika saya pernah berlaku, tapi saya dikatakan saya melepaskan thumb release tu, sebenarnya thumb release tu tercabut. So apabila thumb release tu tercabut, dia macam kita tarik tu, kita tumbuk muka kita sendiri. Berdarah hidung saya masa tu. Dan apa saja benda yang ada boleh dicabut atau dipasang balik. Jika tidak diselenggarakan betul, ia akan mengakibatkan bahaya. Okey, selain daripada perkara yang kita sebut tadi tu, ada juga perkara-perkara selain daripada tempat dan sebagainya ni adalah benda-benda biasa seperti kita dry shoot, kita memanah tanpa arrow. Itu adalah sangat-sangat boleh membahayakan kita dan juga merosakkan peralatan tersebut. Okey, pemakaian yang tidak sesuai. Contohnya sesiapa yang pakai tudung dan tudung tu tidak diuruskan dengan baik juga akan membahayakan apabila tali tersangkut ke tudung dan seterusnya, kita tak tahu apa yang berlaku, arrow tu terbang ke mana. Dan suka juga diingatkan etika mencabut arrow di anak panah di target juga, walaupun benda tu perkara basic yang kita kita selalu ingatkan, jika tidak berjaga-jaga ia boleh mengakibatkan bahaya. Seperti contoh kita cabut arrow terkena kawan kita kat belakang. Dan semua apa yang diperkatakan sini adalah berkaitan dengan etika dan disiplin. Sebab itulah antara argumen umur yang boleh mula memanah adalah umur apabila mereka faham bahawa ada perkara-perkara yang boleh dibuat, ada perkara yang tidak boleh dibuat. Okey, apabila budak tu faham benda tu, okey, dia boleh dah start memanah. Okey, itu orang kata itu antara benda yang saya peganglah. Okey, selain daripada tu, persediaan tempat juga amat kritikal dalam memanah ni. Ada saya tengok kadang-kadang saya round satu Malaysia ni, kejiranan yang buat memanah ni, dia memanah tak kira lah tradisional ke moden ke,
Apabila arah yang tempat dipanah tu tidak sesuai bagi saya, walaupun dia betul ada jarak dan sebagainya, tetapi apa terjadi kalau ada orang lalu, bukan orang saja, lembu ke lalu. Saya teringat ada cerita agak lucu lah masa zaman saya dulu, apabila pemanah MRSM Terengganu terlepas anak panah, dan anak panah tu terkena ke lembu. Lembu tu relax je, makan je rumput tu, tiba-tiba dia tumbang. Maknanya mati lembu tu kena panah dengan basic bow kan. Jadi perkara-perkara tu perlu diambil perhatian lah. Dan akhir sekali saya rasa adalah ikut arahan jurulatih yang ada di lapangan lah. Itu apabila ikut tu, insyaAllah bahaya tu tidak akan ada lah, ataupun bahaya itu dapat dibendung dengan sewajarnya. Maafkan saya, anak saya duk banyak ni. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Azmi. Sejujurnya kan, Dr. Muhammad Azmi, soalan ni sebenarnya bagi saya sangat menarik. Saya pun tertanya-tanya soal perkara ni sebab soalan ni datang daripada salah seorang pelajar di UMK. Dia beritahu yang dia pernah tengok pertandingan memancing ikan dengan cara memanah ikan di dalam air dengan menggunakan bow compound. Tapi dia tengok benda ni dekat YouTube. So dia tertanya, benda ni kan berlaku di luar negara. Jadi dia nak tanya kenapa sukan ni tak ada dekat Malaysia. Kita ada laut, kita ada sungai. Dia sebenarnya kat Malaysia ni dia kena ada orang yang mula dan kena ada penggiatnya. Bukan kata kerana kita tak adakan, bukan. Sebab belum ada macam budaya ke arah tu. So saya rasa dia belum ada lah, belum popular lagi. Mana tahu yang bertanya tu boleh mulakan dengan membeli panah ikan. Okey, itu je jawapan saya. Yang bertanya soalan ni boleh mulakannya sukan ni mulai sekarang dekat Malaysia. Kita bergerak kepada panel kita yang ketiga iaitu Encik Muhammad Nur bin Muhammad. Yang ini soal komplikasi yang atlet akan lalui jika tidak mengamalkan pemakanan yang disarankan. Sebab tadi macam yang Encik Muhammad kata, dalam sukan memanah atlet ada diet, tapi diet tu tak ada rasa teruk atau se-strict sukan-sukan yang lain. Tapi apa komplikasi jika dia tak amalkan pemakanan yang disarankan? Silakan. Okey, diet tu memang kita tak ada satu diet yang orang kata spesifik memanah mesti macam ni. Cuma kita dekat sini yang lebih utama ialah masa kita ambil makanan itu sendiri. Selang masa antara makanan dan juga prestasi yang kita harapkan. Okay, semua kita kena faham satu benda je, badan kita dia membakar makanan. So proses membakar makanan menggunakan tenaga. Itu yang kita kena faham. Jadi kalau kata kita cuba untuk preparekan satu atlet untuk pertandingan yang hanya makan separuh hari, jadi kita boleh load dia semasa sarapan pagi. Dan tenaga tu akan mula diriliskan daripada pukul 9 hingga pukul 11, yang mana pukul 12 selalu event habis. Okey, kalau kata event tu mula petang dan gap tu terlalu pendek, kita akan ambil diet yang lebih ringkas untuk dicernakan, macam roti, kentang, ayam, yang mana tenaga tu akan diriliskan dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah. Okay. So, apa akan jadi komplikasi kalau kita tidak mengamalkan, pada saya bukan diet, pada saya waktu pemakanan yang betul. Okay. Apa akan jadi kalau kita tidak mengamalkan waktu pemakanan yang betul? Dah tahu event pukul 8, pukul 7.45 baru makan nasi lemak. Okey, selalunya apabila makanan itu mula dicernakan, kamu akan rasa letih. Jadi letih tadi masa pertandingan. Dan yang kedua, selepas habis rasa letih, dia akan melalui proses pencernaan dan benda-benda tu akan dikeluarkan. Okey, bayangkan kita punya pertandingan 8 sampai 11. Pukul 10 sakit perut. Padang memanah ni pula dalam tournament. Padang, contohlah padang tu kalau kamu bayangkan macam kampus kamu. Padang, dekat padang, toilet dia, tu dia dekat bangunan yang berdekatan. Nak lari ambil masa 5 minit, nak patah balik ambil masa 5 minit. Sampai padang semula penat. Itu akan terjadi kalau kita tidak mengamalkan waktu pengambilan makanan yang jauh, tu tandas jauh. Kalau tournament besar pula, dia bagi tandas dekat, tapi tandas dekat dia tandas bergerak. Tak ada air. Silap-silap, tisu pun tak ada. Okey, dah masuk dalam tu baru terfikir, aku nak buang ni tapi tak boleh. Okey, bila jadi macam tu, kita patah balik. Tak jadi nak buang.
bawah tertekan, mental tertekan, fokus habis. Itu kalau kita tidak mengamalkan waktu makan yang betul. Jadi dia patah balik pada asal, dia akan jadi jangan buang kelebihan. Kalau biasa makan, okey, kita kena biasakan. Bukan kalau biasa, kita kena biasakan. Jadi kalau kata kita dah tahu tournament jadual, kita kena set waktu makan kita. Okay, jadi apa makanan yang kita kena ambil, kalau kata bukan daripada basic nutrisi yang betul kan, just idea asas je. Makan yang banyak kondimen adalah satu makanan yang agak berat dan sukar untuk dicernakan berbanding makanan yang simple. Okay, nasi campur dengan ayam KFC satu set, ayam, kentang, sayur. Nasi campur berat, ayam KFC middle lagi cepat dicernakan, nasi lagi lambat dicernakan. Cepat cerna, cepat dapat tenaga, cepat habis. Lambat cerna, lambat dapat tenaga, prolong. Itu je simple je. Okey, jadi kalau kata in between, saya lapar ni tapi tengah event nak buat macam mana? Kamu boleh ambil buah, kamu boleh ambil air yang manis. Pasal yang kita perlukan sebenarnya, yang badan kita perlukan untuk bereaksi sebenar-benarnya ialah glukos, gula yang ada dekat dalam makanan tu. Yang lain tu tekak kita je. Ni roti ni tak sedap, saya nak pizza, dua-dua roti. Okay, tapi kalau kamu makan roti itu dengan pizza itu, kesan dia sama. Itu dari segi nutrisi lah. Okay, ataupun kita boleh ambil ergogenic aids macam yang Dina Najwa post dekat dalam chat tu kan. Energy bar, lepas tu kita ada energy drinks, kita ada energy bar dia keras, lepas tu kita ada macam liquid, energy liquid, all of that thing helps. Okay, kalau kata memanah ni selalunya lah kalau coach kan, dia mesti beli pisang, dia mesti beli roti, because nak roti coklat ke apa, because it has a lot of sugar and potassium, it helps in boosting your energy, jadi kamu dapat energy tu cepat. Janganlah expect makan pisang sebiji, kenyangnya sehari, tidak. But you are going to get boost of energy for 10 to 15 minutes. Settle lah untuk satu ataupun dua and itu adalah kesan kalau kita tidak ambil pemakanan yang tepat. Tak payah cerita bersukan. Kalau kita tengok hari-hari biasa kan, duduk kat rumah pun, belajar daripada rumah ODL, lepas tu kita ganjak kat waktu makan. Kita skip breakfast, and then kita ambil makan tengah hari, brunch breakfast and lunch sekaligus, pukul 11. Tengok apa jadi. Okay, tengok apa jadi. So selalunya by pukul 10, 11 tengah kelas dah tak boleh nak fokus dah. I lost focus a lot. Pasal apa? Pasal kita dah lapar. Same goes as masa bersukan. Lepas tu silap-silap kalau duduk hostel, okay, nak save budget, brunch pun tak nak, kita ambil makan petang sekali malam, dia save satu hari. Apa jadi dengan prestasi pelajaran di waktu pagi? Out, pasal kita tak ada fokus. Apa jadi pada prestasi pelajaran di waktu petang? Out, pasal kita penat. Makanan tu nak dicernakan, so satu hari tak dapat belajar. Tak payah kira atlet, kita kira hidup seharian pun, if we choose timetable yang sentiasa berubah-ubah, so badan kita dia kena sentiasa belajar, and benda tu tak akan jadi satu pergerakan yang agak licin. Kamu akan dapat prestasi yang staggered tau. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap boleh, sekejap tidak, sekejap fokus, sekejap tidak ada. Itulah apa yang akan jadi kalau kita gagal dalam mengamalkan jadual yang teratur. Okay, terima kasih kembali moderator. Terima kasih Encik Muhammad Nur Muhammad. Sangat menarik, sangat kelakar, sakit pipi gelap. Okey, seterusnya kita akan beralih semula dan kembali semula kepada Dr. Muhammad Azmi, sebab Dr. Muhammad Azmi ni kita cukup terkenal lah, dia punya pengalaman pun sukma pun daripada tahun 2007 sampai 2015. Jadi soalan dia maybe lebih banyak sikit. Jadi untuk Encik Dr. Muhammad Azmi, apa yang terdapat perbandingan terhadap prestasi atlet memanah melalui ujian blind shot dan ujian pernafasan di kalangan atlet? Kita silakan. Okey, sebenarnya saya tak berapa faham soalan ni. Serius saya tak faham. Tetapi saya cuba fahamkan. Tu biasalah. Okey, jadinya apa yang saya faham yang kedua tu, iaitu pernafasan, ujian pernafasan di kalangan atlet kan. Okey, so apa yang saya nak cakap kat sini,
pernafasan tu saya tukar kepada heart rate dah. Sebab saya pernah buat satu kajian bersama dengan pelajar FYP, final year project student, yang mana kita nak tengok ada tak hubung kait antara HR ataupun heart rate yang tinggi dan performance. So dapatan dia secara mudahnya boleh disimpulkan bahawa heart rate yang rendah menyumbang kepada performance lah. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa kita perlu cari atlet yang mempunyai RHR yang resting heart rate yang rendah lah. Seperti mana yang pernah saya dengar, saya tak tahu benda ni betul ke tidak, pemanah-pemanah Korea RHR dia adalah di antara 40 hingga 50 saja. Sedangkan kita boleh check lah diri sendiri ni berapanya RHR dia. Walaupun ini adalah bukan sesuatu yang penting, tetapi dia boleh jadi sebagai benchmark ajalah. Jadi apa nama tu, bercakap tentang heart rate ni, okey. Kita boleh kaitkan dengan apa yang diperkatakan oleh Mak Noor tadi, bahawa ada bahan-bahan tertentu yang boleh merendahkan heart rate tu. Okey, itulah dia antara bahan-bahan terlarang dalam shooting dan juga memanah, yang mana jika diambil bahan-bahan tu akan mengakibatkan kita sangkut doping lah. Dan bahan-bahan tu sebenarnya ada dalam macam contoh ubat-ubatan ataupun makanan tambahan yang popular kat Malaysia ni. Itulah yang mengakibatkan pingat salah satu atlet memanah kita di Malaysia pada tahun 2016 ditarik. Okey, saya rasa itulah kot saya rasa yang boleh saya komen untuk soalan ni. Okey, Tuan Moderator, saya tambah sikit daripada Dr. Azmi. Kalau kita cerita heart rate tu kan, resting heart rate tu, nak dapatkan dia ke tahap itu mudah. Stamina. Go for aerobic training. Lagi banyak, lagi turun dia akan pergi. Tu resting heart rate lah. Okay, and then dari segi pernafasan, okay, based on kajian yang dijalankan tentang pernafasan, pola pernafasan atlet lah. Untuk memanah ni, kita macam mana buat pun kita memang akan tetap bernafas. Cuma dari segi bernafas semasa memanah, kita kena kawal dia punya pattern. Dekat mana kita nak tarik, dekat mana kita nak tahan, dekat mana kita nak lepas. So daripada kajian apa yang diorang dapat ialah proses bernafas seseorang pemanah itu, dia tak tentu. Ada orang tarik masa ini, ada orang lepas masa itu. Tetapi daripada kita mula set up sampailah kita release arrow, pattern dia ialah pernafasan itu semakin lama semakin kurang. Maksudnya udara ataupun oksigen dekat dalam badan tu, angin dekat dalam badan kita tarik tu, kita menghembusnya perlahan-lahan sehinggalah kepada proses melepaskan. Tu antara yang kajian yang dapatlah setakat ini. Okay, terima kasih. Perkongsian yang menarik daripada Encik Muhammad Noor bin Muhammad dan juga Dr. Muhammad Azmi bin Niyaz Ahmad. Okey. Kami minta maaf terutama kepada mereka yang bertanya soalan tetapi tidak dapat diusulkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana masa teramatlah mencemburui kita sebab sekarang pun dah nak habis dah program. Jadi saya mewakili pihak UMK terutamanya bagi unit memanah, kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir, sudi berkongsi ilmu kepada kami lah terutamanya pelajar-pelajar ni. Sebelum program kita berakhir, saya berharap semoga semua yang berada di sini, sama ada para pemanah atau para atlet ataupun para pelajar-pelajar di UMK dapat menerima ilmu ini dengan sangat baik, dapat mempergunakannya sama ada daripada aspek mana ataupun kehidupan sebab tak ada kena-mengena dengan belajar saja atau mana saja. Jadi kesimpulan untuk forum kita hari ini, dalam sukan memanah, latihan, equipment, mentality, pemakanan sama penting, sentiasa penting dan perlu dijaga dengan baik untuk memastikan prestasi semua orang berjalan seperti yang diharapkan. Jadi saya sudahi saya punya moderator pada hari ini serta program hari ini dengan wabillahi taufiq. Ain. Wassalam. Ya.
Ain, sorry ya kacau boleh kita bergambar tak? Buka tu dan you all snap lah. Okey, sedia semua? Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jadi saya sudahi forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.